الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi insya-Allah saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahidin Musairi. Boleh panggil saya Ustaz Syahidin lah. Saya berasal daripada Bangi dan saya tinggal di Bangi jugalah. Jadi saya nak tanya kepada Tuan, apa yang menyebabkan Tuan rasa ingin belajar Al-Quran? Okey, baik. Terima kasih. Apa yang membuatkan saya rasa nak belajarnya sebab saya rasa dah lama sangatlah saya tinggal sebenarnya. Jadi kalau ikutkanlah saya belajar dulu, kalau nak kata secara formal ni masa sekolah rendah je lah, dengan guru saya dekat kampung dulu. Tapi itu pun tak habis lah maksudnya. Belajar sekat jalan, lepas tu bila dah habis sekolah apa semua tu, dah bekerja, memang tak ada masa lah sebenarnya. Jadi saya pun kira bertekad lah daftar dengan celik Al-Quran ni, kira nak mula belajar daripada awal sehinggalah dapat baca Quran. Macam tu lah plannya. Jadi saya ucapkan tahniah lah kerana Tuan sudi ambil masa Tuan untuk belajar kelas Quran ni. Jadi kita sama-sama lah, insya-Allah kita sama-sama belajar lah untuk fokus berkenaan dengan ilmu Al-Quran ni. Jadi kita punya modul kita. Jadi kalau Tuan sediakan nota untuk Tuan catat apa, dipersilakan lah. Jadi insya-Allah kita sama-sama akan belajar sehingga kita faham dan kita kenal huruf, dan supaya Tuan lepas ni akan lebih pandai untuk baca Al-Quran, lebih maknanya sebutan huruf Tuan tu lebih baik lah, insya-Allah. Jadi saya nak tanya dengan Tuan, yang modul yang kita berikan tu dah dapat ke belum? Ada. Dah dapat okey. Jadi kalau dah dapat modul tu, maknanya boleh buka lah supaya mudah kan. Jadi saya akan bagi penerangan. Okey, jadi saya akan menceritakan sikit berkenaan dengan Al-Quran. Okay. Jadi Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Okey, bagus, pandai. Okey. Jadi Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Okay, jadi setiap bahasa ni dia ada struktur dia yang berbeza lah. Dia ada sebutan dia yang berbeza. Jadi kat sini, okey, Al-Quran ni dia ada tiga huruf. Okay, maknanya tiga sebutan huruf lah. Maknanya kalau kita kaji balik, kalau dalam bahasa Melayu dia ada huruf A, E, I, O, U. Okay, jadi kat situ ada 5, betul? Okey. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada 3 sahaja. Dia ada A, maknanya A lah, baris atas. E, maknanya I. Maknanya U, maknanya ialah baris depan. Okay, maknanya kalau boleh gambarkan, maknanya akan lebih senang faham. Tak apa, nanti saya akan terangkan lah berdasarkan daripada modul yang kita telah berikan, dan saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, jadi kat sini, yang pertama sekali saya akan ajak ialah konsep suku kata Al-Quran. Okay, jadi saya bagi contoh dulu dalam bahasa Melayu. Okay, contohnya perkataan makan. Okay, perkataan makan. Okay, makan, Tuan mesti tahu kan huruf ejaan makan. Okay, huruf ejaan makan. Okay, makan. Okay, kalau macam ni nampak terbalik kan. Okay, jadi
tak apa, dekat dalam modul tu pun ada, tuan boleh tengok. Okey, perkataan makan, dia ada berapa suku kata? 2. 2. Okey, pandai. Okey, betul. Maknanya ada 2 suku kata. Okey, perkataan makan. Okey, seterusnya saya bagi contoh perkataan, boleh tengok modul ya. Okay. Sebab kalau saya buka slide nanti tak nampak muka saya, jadi penerangan tu dia jadi macam tak jelas lah. Bila nampak muka. Dalam modul ni yang makan tu tak ada, Zat. Yang makan tu tak ada kan? Okay, Ah. tak apa. Tak ada masalah. Saya akan tunjuk whiteboard ni sebentar. Okay. Terusnya perkataan minuman. Okay, sekejap Saya akan tunjuk sikit. Okey, nampak Boleh nampak tak? Okey, jelas Okey, kat sini ialah pertama tadi saya tunjuk perkataan makan. Okey, dia ada 2. Okey, seterusnya perkataan minuman. Dia ada berapa suku kata? 3. 3 Okey, kita nampak kat sini Mi, nu, man. Ada 3. Okey, pandai. Okey. Okey, jadi sekarang ni saya akan bagi contoh Saya akan bagi contoh dalam bahasa Al-Quran lah, maknanya contoh saya akan bagi contoh untuk surah Al-Fatihah, perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi saya minta kat situ dekat dalam modul tu ada kan Bismillahirrahmanirrahim tu? Ada. Okey, jadi boleh tengok dekat perkataan ayat Bismillahirrahmanirrahim tu. Okey, jadi kita akan kira sama-sama Okay, yang pertama bis, mil, la, hir, roh, ma, nir, ro, hi, mi. Okey, maknanya kat situ ada berapa sebutan? Kalau ikutkan tadi 10 rasanya. Okey, betul. Pandai. Okey, maknanya ada 10. Okey, jadi itu ialah konsep suku kata. Okey, itu ialah konsep suku kata Al-Quran. Maknanya, okey, kita punya modul kita tunjuk kat situ. Maknanya ada baris, ada bunyi. Okey, tak ada baris, tak ada bunyi. Maksudnya baris tu ialah yang kita sebut tadi tu lah. Kalau kita tengok dekat perkataan Bismillahirrahmanirrahim tu, kita boleh kira berapa baris ada. Maknanya semua ada berapa baris? 10. Okey, 10 baris. Jadi bila ada 10 baris, dia ada 10 bunyi. Tadi yang kita kira tadi 10 baris 10 baris. 10 bunyi. 10 bunyi. Okey, jadi sebab apa kita kena sebut ni sekali? Sebab dalam kelas ni kita nak fokuskan supaya murid supaya tuan faham lah. Supaya tuan faham kat situ ada 10 bunyi dan 10 baris. Tapi kalau kita macam imam kadang kalau buat bacaan, kalau dia sambung pun dia akan sebut baris yang ke-10 tu juga. Contohnya macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu contohlah. Jadi seterusnya saya akan buka slide. Okey, saya akan buka slide. Modul lah, boleh tengok modul tu. Okey. Saya akan tunjukkan sikit Okey, boleh nampak tak dekat sini? Boleh. Okey, ini yang tadi yang saya terangkan tadi, yang kita belajar tadi. Kita amalkan, satu kan, turunkan dalam bahasa Arab. Okey, ini yang saya kata tadi, yang bunyi tadi. Okey, yang saya kata tadi saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, jadi sekarang ni bahasa Melayu dia ada 5 bunyi, betul? Okey, bahasa Al-Quran dia ada 3 je. Okey, antara 2 ni mana lagi lebih mudah? 5 ke 3? Mudah 3 lah rasanya. Sebab 3 lah kan? Okey, jadi kenapa kita tak boleh kuasai sedangkan bahasa Al-Quran ni ada 3 je, betul?
Okey, jadi seterusnya. Okey. Okey, sekarang ni boleh nampak dekat slide. Okey. Yang saya kata 3 tadi ialah baris atas, baris bawah dan baris depan. Betul? Okey, jadi baris atas ialah baris atas ialah contohnya ialah A, huruf A, I dengan U. Ada 3. Okey, itu ialah satu baris. Okey, jadi sebelum ni pernah nampak tak baris double? Yang ada dua pasangan-pasangan ni. Pernah nampak tak sebelum ni? Ada. Ada, okey. Jadi dia cuma tambah apa dekat belakang dia? Huruf apa dia tambah? N. Huruf N saja. Jadi Ah, bila tambah huruf N, dia akan jadi an, in dengan un. Okey, jelas kat situ Okey. Okey, jadi saya pergi slide seterusnya. Okay, ini yang saya bagi tahu tadilah. Ada baris, ada bunyi. Tiada baris, maknanya tiada bunyi. Okay, bawah tu perbezaannya baris dan bunyi. Okay, seterusnya. Okey, ini perkataan yang kita kira tadi. Maknanya yang kita kira tadi betul. Maknanya ada 10 baris dan 10 Bunyi. bunyi. Okey. Kita go ke slide tu. Okey, ini ialah perkataan yang kita biasa baca selepas solat. Okey, kita kira sama-sama Okey, kita kira sama-sama. Okey, la, okey, La. satu. Hau, Hau. la, La. wa, Wa. la, La. u, Ku. wa, Wa. ta, Ta. il, Il. la, La. bil, Bil. la, La. hi. Hi. Okey, kat situ ada berapa baris? Ada 13 baris. Baris ke bunyi, Zat? Baris. Baris. Kalau ikutkan tengok yang kuning ni ada 13. Okey, betul. Maknanya bunyi pun ada? 13. Okey, betul. Betul. Okey, seterusnya. Okey, boleh tengok dekat modul tu juga. Okay, saya ada bagi modul tu. Okey. Saya akan terangkan untuk kita kenal huruf. Okey. Huruf ni dia ada beberapa huruf. Jadi saya akan buka slide juga. Okey, jadi kat sini saya guna handphone. Nanti kalau kelas nanti, next kelas saya akan usahakan untuk guna laptop. Nanti tuan akan nampak lah muka saya dengan slide tu. Lebih jelas tu Jadi kat sini kita guna handphone. Jadi muka saya tak nampak lah bila saya buka slide tu. Okay. Nampak je, Zat. Oh, nampak muka saya Tapi gambar je lah. Dia video tak nampak. Oh, maknanya gambar nampak, muka saya tak nampak lah. Uh-uh. Oh, okey. Faham. Okey, sekejap saya buka Dekat modul. bawah tu dia stop video ke atau macam mana, Zat? Betul. Dia stop sekejap. Dia dah nampak. Okey, nampak Hmm. Okey, ni dekat dalam modul tu nanti tuan boleh isi lah kalau tuan ada kelapangan konsep 10 kata Al-Quran ni, maknanya tuan kena isi ruang kosong tu ada baris, ada bunyi, ada baris, ada bunyi. Okey, dan tuan kena isi yang bawah tu perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa baris dan berapa bunyi, dan perkataan huruf ayat perkataan Malik Yawmiddin ada berapa baris dan berapa bunyi. Okey. Seterusnya, ini yang tadi yang saya terangkan tu lah. Bahasa Al-Quran ada ialah bahasa Arab. Okay. Jadi kat sini dia ada huruf-huruf. Dia ada huruf-huruf. Jadi kat sini dia ada huruf ba. Kita akan start belajar daripada huruf ba. Biasa kalau belajar kita ada start daripada huruf A. Tapi kat sini kita start daripada huruf ba. Jadi untuk memudahkan tuan kenal huruf ba ni, jadi kita letak gambaran kat situ. Ada buah apple, dia jatuh pelepuk kena kat kepala, lepas tu dia jatuh ke bawah. Biasanya benda yang jatuh ni dekat bumi ni dia akan jatuh ke bawah lah. Dia tak akan terapung. Kalau terapung tu maknanya ada problem lah. Okey, jadi kat sini, kat situ gambar seorang lelaki dia tengah baca buku.
Jadi buah jatuh, terlepuk kat kepala dia dan jatuh ke bawah. Jadi itu ialah gambar gajah contoh untuk huruf ba. Okey, jadi nak senang ingat, okey, bawah tu ada tulis buah. Buah tu maknanya ialah huruf ba. Okey. Huruf ba ni tidak asing lagi lah. Memang tuan pun pernah nampak, tuan pun pernah baca. Okey, jadi tuan boleh nampak ada kotak-kotak kat bawah tu. Okey. Jadi cara sebut huruf ba ni, bibir ke bibir kita kena rapatkan. Maknanya kena tekan ba. Cuba. Ba. Ba. Okey, boleh Ba. Ba. Okey. Okey, jadi kat sini tuan boleh baca tak kotak yang bawah tu. Dan boleh start daripada kotak belah kanan. Okey, boleh start. Ba. 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 Okey. Ba. Okey, cuba tengok balik betul-betul huruf yang terakhir tadi. Yang Ba. ketiga. A. Okey, pandai. Ba. Okey, pandai. Ba. Teruskan. Ba. A. Okey, teruskan. Ba. A. Okey, teruskan. Ba. Ba. Teruskan. A. Okey, bagus. Teruskan. Ba. 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 Okey, bagus. Ba. Ba. Okey, boleh ulang lagi sekali tak? Ulang semula Okey. Start daripada atas balik. Okey, ba. 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 Okey. Ba. A. Okey, bagus. Ba. Okey, teruskan. Ba. Ba. A. Pandai. Ba. A. Okey, Ba. Ba. teruskan. A. Pandai. Ba. 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 Baik. Okey, jadi kat situ boleh sebut dah kenal lah huruf. Di mana jelas kat situ. Okey, jadi untuk yang terakhir sekali saya nak tuan baca daripada belah kanan juga. Tapi daripada kotak atas ke bawah. Boleh? Start daripada atas. Okey, ba. 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 Okey, Ba. Ba. A. bagus. A. Teruskan. Ba. A. Bagus. Ba. A. Ya, baik. Ba. 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 Ya, Ba. teruskan. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Okey, jadi alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kerana tuan dah berjaya untuk kenal huruf dan sebut dengan betul lah untuk huruf ba. Jadi kita akan pergi huruf yang seterusnya. Okey, boleh nampak dekat gambar tu. Okey, ada gambar dahan dua dahan, ada sepasang tupai. Dia lompat daripada pohon A ke pohon B. Maknanya ada dua ekor tupai. Okey, jadi nak senang ingat huruf ta ni, jadi ialah kita ingat binatang yang nama tupai. Kita sebut tupai. Tupai ni binatang yang biasa kita nampak, kita dengar. Okey, jadi dia ada sepasang. Jadi ini ialah huruf Ta. Ta. huruf ta. Okey, jadi huruf ta, nak senang ingat huruf ta, kita ingat tupai yang sepasang dia lompat dari dahan A ke B. Okey, jadi nampak kan ada kotak bawah tu? Okey, macam tadi tuan baca untuk huruf ba. Jadi kat sini dia ada penambahan huruf ta. Okey, jadi kita buat macam tadi juga. Okey, jadi tuan boleh mulakan dengan huruf ba. 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 Ta. Okey. Ta. Ta. Okey, cuba tengok balik. Betul. Ta. Ba. Okey, baik. Ta. Ta. Pandai. Ta. Ba. Ta. Ba. Okey, teruskan. Ta. Ba. Ta. Okey, bagus. Ta. Teruskan. Ba. Ta. Ta. A. Okey, bagus. Teruskan. Ba. Ta. A.
Okey, bagus. Teruskan. Batata. Cuba tengok balik tuan. Babata. Okey, baik, pandai. Yang Ta terakhir. ta ta. Okey, jadi ulang dia sekali supaya bila kita sebut tu kita akan lebih. Start balik. Baata. Okey, baik. Taaba. Teruskan. Taata. Teruskan. Batata. Tengok balik. Bataba. Okey, baik. Tabata. Okey, teruskan. Tataa. Ya, Bataa. ya, baik. Babata. Teruskan. Tatata. Okey, jadi sekarang ni tuan nampak huruf ta tuan boleh sebut dan huruf ba yang tadi tuan baca pun tuan boleh sebut. Tuan cuma kena tengok betul-betul dan saya nampak tak ada masalah lah. Mudah. Okey, jadi yang terakhir ulang untuk kali yang terakhir saya nak baca daripada kotak atas, daripada belah kanan juga tapi dari atas ke bawah. Okey, silakan. Ba, Baata. Bataba. bagus. Okey, Bataa. teruskan. Taaba. Teruskan. Okey, Tabata. teruskan. Babata. Taata. Ulang balik. Yang mana, Ustaz? Kita ulang balik yang tadi. Yang bawah tadi tu, yang tengah-tengah, kotak tengah-tengah bawah sekali. Babata. Okey, pandai. Okey, teruskan. Taata. Ya, Tataa. bagus. Tatata. Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Hari ini tuan belajar dua huruf. Yang pertama huruf apa? Huruf Ba. apa tuan? Okey, yang pertama huruf ba. Yang kedua ialah huruf. Ta. Okey. Jadi alhamdulillah, hari ini tuan berjaya. Berjaya untuk kenal dua huruf dengan baik. Okey, jadi tadi mungkin ada kekenalan tu menyebabkan masa kita terasa cepat lah untuk 30 minit tu. Jadi insya-Allah kelas yang akan datang kita akan belajar huruf yang seterusnya. Okay, boleh nampak dekat gambar ni, kita belajar huruf seterusnya. Kita akan fokus pada huruf, jadi dia akan lagi cepat lah. Maknanya tuan akan lebih banyak huruf lagi tuan boleh belajar lah. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kerana tuan luangkan masa hari ini bersama saya. Okay, jadi kat sini saya nak bagi tahu kalau tuan ada apa-apa soalan, tuan boleh tanya dengan saya sekarang. Rasanya nak tanya yang tu, Ustaz, yang tadi yang muka surat, yang konsep suku kata tadi, Okey. yang ayat Maliki Yaumiddin. Kita kira Oh, yang yang Malik tu, Yaumiddin tu, yang okey. hujung tu kira juga ke macam mana, Ustaz? Okey, dalam pembelajaran kita, kita akan kira sehingga baris yang terakhir. Huruf yang terakhir dan baris yang terakhir. Untuk dalam pelajaran kita lah. Sebab kita nak belajar kenal baris dan kita nak belajar untuk kira berapa bunyi. Okay, jadi dalam pelajaran kita sajalah kita akan sebut. Tapi kalau dalam pembacaan Al-Quran kita, kita akan matikan huruf nun tu sebab ada tanda berhenti. Okey, jelas tak kat situ? Okey, boleh. Okey. Rasanya tu je lah kot. Okey, jadi ada apa-apa soalan lain? Ada apa-apa lagi Okey, jadi insya-Allah kita akan jumpa kelas kita yang biasa pada minggu depan.
kalau tuan ada apa-apa ada apa-apa urusan, penting tak ada kerja ke apa, tuan boleh direct kat saya lah. Tak perlu WhatsApp pada bagi pada direct dengan saya. Boleh bagi saya dan saya akan attend kelas pada waktu hari yang lain lah. Jadi itu saja kelas hari ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Sekejap Ustaz. Kita rehat dulu sekejap. Okay. Saya tengok video Ustaz Bukhari ya. Saya cuba nak follow di yang tu. video. Saya tengok 3 kali. Malam tadi sekali, pagi ni saya tengok 3 kali. Saya nak betul-betul tak nak silap. Video yang penerangan konsep suku kata yang Ustaz Syukur terangkan tu ada tengok tak? Saya tengok. Yang tu ada juga. Malam saya tengok, hari lepas petang tu saya tengok balik. Okay, Saya siap tengok celik Quran, lepas tu saya tengok progress masa baca. Perjalanan Syukur pun saya baca juga. Daripada Ustaz Bini Ustaz. Saja nak tahu. Dahsyat bukan senang lah nak buka. Ustaz mengajar. Saya nampak kelas-kelas Ustaz Syukur ajar ramai orang. Saya nampak kelas ramai orang umur. Saya nak isi ni jap. Sila. Ustaz dah lama berapa tahun Ustaz mengajar dengan celik? Saya kalau ikutkan masa belajar dekat UKM, saya ambil part time dekat celik Quran ni lah. Masa tu tahun 2019. 2018 lah, akhir 2018 saya start kira betul-betul mengajarnya 2019. Bulan 2 2019. Nak dekat 3 tahun lah maksudnya. Tapi masa tu kira saya part time lah sebab tengah belajar lagi. Saya kalau ikutkan baru habis belajar UKM-nya tahun lepas. Tahun lepas. Lepas tu Ustaz dilantik permanent tu kira saya start bulan 8 tahun lepas. So kira ni kira cukup lah setahun maksudnya permanent. Tapi saya ni pun mungkin akan balik kepada part time balik kot sebab apa tengah tunggu untuk panggilan interview cikgu sekolah. Cikgu sekolah. Lagi betul Ustaz. InsyaAllah lah tu. Buat penambahan. Yang itu yang apa yang ada kajian umum yang guru one off tu kan. Betul. Saya ni mohon juga ni SPA pelan-pelan. InsyaAllah. Okey, baik. Alright. Okey, jadi terima kasih Ustaz atas sesi yang Ustaz dah jalankan tadi. Jadi secara keseluruhannya saya tengok untuk yang sesi kedua ni permulaan tu kalau saya bandingkan yang sebelum ni ada sedikit lah penambahbaikan tu. Cumanya untuk yang kalau pergi secara keseluruhan kalau untuk yang part penerangan huruf tu bagi saya tak ada masalah. Ustaz terangkan huruf berdasarkan gambar tak ada masalah. Ustaz minta pelajar tu baca ikut kotak tu ada pujian apa semua tu tak ada masalah, dah cantik dah.
Okey, cuma untuk yang penerangan dekat awal tu saya tengok agak sedikit berterabur sikit. Okey, sebab apa? Sebab permulaan tu ustaz cerita, ustaz bagi tahu bahasa Al-Quran ada 3. Kan. Okey, kalau ikut step dia, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ya. Okey, lepas tu step yang seterusnya, ustaz pun bagi tahu seperti bahasa-bahasa yang ada dekat atas dunia ni ada struktur yang ada sendiri. Sebab tu saya tanya ustaz tadi, ustaz tengok tak yang penerangan konsep suku kata Ustaz Syukur tu. Sebab kalau ustaz tengok kita dah susun cantik dah flow dia, start daripada apa dulu. Macam tadi ustaz tiba-tiba mula-mula 3 huruf dalam bahasa Arab, 3 bunyi kan. Lepas tu ustaz pun baru pergi yang bahasa Melayu. Kita pergi yang bahasa Melayu dulu. Pergi bahasa Melayu dulu, tunjuk contoh perkataan makan, minuman, apa semua tu, barulah pergi yang bahasa Arab. Baru dia nampak flow dia. Sebab kalau ustaz pergi yang tiga bunyi, lepas tu tiba-tiba pergi 5 bunyi pula. Kita pergi yang biasa dulu, yang bahasa kita dulu. Biar dia nampak dulu macam mana konsep tu. Okey, ni kalau bahasa Melayu guna perkataan makan contohnya. Jadi dia nampak kat situ ada dua suku kata. Lepas tu dalam bahasa Melayu kita guna huruf A, E, I, O, U, ada 5. Lepas tu baru pergi yang dekat yang seterusnya. Okey, bahasa Arab ni macam ni pula. Bahasa Arab ni dia ada 3 bunyi. Bunyi dia A, I, U. Macam tu. Okey, boleh. Okey, jadi flow tu sangat penting sebab apa? Sebab flow ni lah yang dapat membantu pelajar tu faham. Macam tadi dia agak sedikit macam pelajar tu agak blur mula-mula. Dia blur sikit mula-mula. Okey, boleh tak? Nak minum air dulu tak apa? Nak minum air boleh. Ya. Okey, boleh tak? Tegak bergatal. Okey. Baik. Okey, saya sambung. Kat mana tadi? Okey. Jadi flow tadi penting. Jadi flow tu sebenarnya yang macam semalam Ustaz Syukur bagi tahu jangan baca slide kan. Sebenarnya Ustaz boleh tunjuk slide tu. Bukan kita tak bagi tunjuk slide. Sebab slide tu dia membantu pelajar tu supaya dia tak lost. Tapi penerangan tu maksudnya Ustaz kena bukan membaca slide. Tapi slide tu boleh tunjuk. Contohnya macam tadi mula-mula Ustaz tunjuk je dekat pelajar slide tadi. Tunjuk dekat pelajar, okey, ikut flow dalam slide tu, lagi senang. Baru dia nampak step dia. Pergi mana, pergi mana, pergi mana. Macam tu. Jadi yang tadi tu Ustaz tunjuk slide, lepas pada Ustaz bagi penerangan secara macam tu kan. Secara tanpa slide. Okey, jadi seeloknya tunjuk slide itu terus. Tunjuk slide itu terus. Sebab kalau ikutkan saya nampak gambar video Ustaz. Mungkin Ustaz tak nampak video saya. Jadi kalau dekat phone macam tu lah. Dia akan jadi salah satu. Tapi kalau saya nampak dah dua-dua. Gambar Ustaz, video Ustaz nampak. Yang slide pun nampak. Cuma kalau Ustaz pakai laptop tu, dua-dua nampak lah maksudnya. Okey, jadi untuk yang konten tu ada. Jadi saya nak kata konten tak ada, yang Ustaz terangkan tu ada. Cuma nak bagi cantikkan dari segi flow je. Kan? Sebab kita nak bagi faham konsep tu yang ada baris, ada bunyi. Yang tu yang penting. Baris sama dengan bunyi. Okey, boleh. Okey, lepas tu ada tadi yang masa Ustaz minta pelajar tu kira, kan? Ustaz kira sama-sama, kira bunyi.
Macam la haula wala tadi. Okey, dah cantik dah. Ustaz pun ada, kalau boleh ajak macam biar dia angkat, biar tapi Ustaz tak nampak kan gambar tu kan. Tapi masa Ustaz kira tu kan, contohnya kalau Ustaz tunjuk slide, masa nak kira tu tutup dulu slide. Masa nak kira tu, okay, contoh Bismillahirrahmanirrahim tadi Ustaz tak tunjuk slide sebenarnya, dia kata silap saya. Ustaz kalau contoh nak kira, tutup dulu slide. Okay, angkat jari, minta pelajar tu. Okay, tuan. Okay, cuba tuan angkat jari sama dengan saya. Kita nak kira berapa bunyi dalam Bismillah. Kan? Lepas tu kira sampailah 10 bunyi. Okay, bila dah kira bunyi, okay, tanya dia ada berapa bunyi? Ada 10. Okay, lepas tu baru Ustaz tunjuk yang perkataan tu. Okay, tadi saya beritahu baris sama dengan bunyi. Okay, sekarang kita nak kira baris ada berapa. Baru dia nampak kaitan tu, baris sama dengan bunyi. Lepas tu bila nak kira la haula wala sama juga. Tutup sekejap, share screen tu. Okay, kira la haula wala. Okay, jadi masa lepas Ustaz kira tu tanya pelajar tu, okay, tuan ada berapa bunyi? Bukan ada berapa baris, ada berapa bunyi dulu. Sebab tadi Ustaz kira bunyi kan, tak kira baris lagi. Jadi kalau Ustaz kira bunyi, tiba-tiba Ustaz tanya baris, macam tak kena. Jadi Ustaz kena tanya, okey tadi Ustaz dah kira bunyi, kita tanya pelajar tu, okey ada berapa bunyi tuan? Dia cakap ada 13. Okey, betul ke kalau bunyi ni sama dengan baris, mesti baris tu dia ada 13. Okey, kita tengok. Baru Ustaz buka balik share screen. Okey, kita tengok yang kuning ada berapa? Apa kira sampailah 13. Kalau Ustaz cerita macam tu dia faham. Tadi pelajar tu dia macam faham tak faham sebenarnya. Sebenarnya. Okey, jadi bila tadi yang bila minta pelajar tu buka modul, minta pelajar tu isi terus. Isi terus. Sebab tadi kita nak tahu dia faham ke tak. Kan dalam buku tu okey, tuan okey cuba isi. Tadi saya dah bagi penerangan. Okey, yang tadi ada apa? Ada apa? Dia pun cakap ada baris, ada bunyi, dia pun isi. Isi. Macam tu. Okey, lepas tu contoh yang Maliki Yaumiddin tadi. Jadi Maliki Yaumiddin tadi bismillah dah kira. Okey, Maliki Yaumiddin bagi peluang dekat pelajar tu kira pula. Kita nak tengok sejauh mana kefahaman dia konsep tu. Kata Ustaz tak tahu dia faham ke tak sebenarnya ni. Jadi bila dia kira tengok, dia ada kira, tengok-tengok cukup ada 7. Maksudnya dia faham dah tu. Kalau dikira macam tak cukup 7 ke apa, adalah tu kurang dia tak faham tu. Boleh. Okey, selesai dekat Maliki Yaumiddin. Okey, lepas tu masuklah dekat yang modul. Okey, saya buka modul dulu sekejap. Okey, kalau tengok modul dekat awal ni, lepas pada dah selesai yang ni, masuk yang dekat bahasa yang ni kan, bahasa Melayu ada A, E, I, O, U. Okey, bahasa Al-Quran ni sebenarnya dekat sini bukan bahasa Arab. Tak dengar Ustaz. Suara Ustaz off. Suara Ustaz off. Saya tak dengar Ustaz. Saya tak dengar suara Ustaz. Tak dengar, tak dengar. Ustaz tekan tu, audio tu. Tak dengar. Saya tak dengar. Okey, baru dengar. Okey, apa Ustaz ada nak tanya ke tadi? Tak, macam ni. Yang bahasa Al-Quran ni kan. Yang kotak ni pun diorang ada modul tu untuk isi. Yang ni kiranya sebenarnya ni modul pelajar ni. Maknanya diorang akan isi lah kotak ni. Jadi yang Ustaz tunjuk ni sebenarnya yang pelajar ada juga sama sebenarnya. Okey, jadi tapi untuk bahas buku kan. yelah buku lah. Yang ni pun buku sebenarnya tapi dalam bentuk PDF.
Alright. Okey. Lepas tu yang bahasa Al-Quran ni sebenarnya dia bahasa Quran ni yang baris atas bawah depan. A, I, U dan An, In, Un. Kan bahasa Melayu A, E, I, O, U kan. Yang ni bahasa Al-Quran A, I, U dan An, In, Un. Tu jawapan dia. Right. Okay. Lepas tu yang ni kotak ni tak perlu terangkan. Masuk kepada huruf yang ni lah. Ni huruf kira huruf pertama. Okay. Lepas tu yang ni saya tak nak komen apalah sebab tadi pun dah okay. Ustaz dah kira memang ikut flow lah yang ni. Cara nak start dengan macam mana. Ustaz terangkan gambar dulu. Lepas tu huruf. Lepas tu minta pelajar baca. Jadi pelajar baca tu Ustaz kena tengok lah sebutan dia macam mana. Lepas tu ulangan minimal 3 kali. Kalau contohnya minimal 3 kali, pelajar tu ada lagi kesalahan yang dia buat, boleh jadi lebih pada 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kita ulang sampai dia jadi ni. Jadi betul. Tak ada salah. Okay. Macam tu. Sebab huruf ni penting lah sebab dia yang huruf lah yang orang kata asas dia. Kalau huruf bertukar, maka bila nak masuk baca tajwid, nak baca Quran nanti pun dia akan jadi bertukar. Jadi kat sini Ustaz kena orang kata kemaskan awal-awal lah. Boleh? Okay. Boleh. Alright. Okay. Lepas tu yang tadi tadi tak sempat nak, maksudnya kalau dalam kelas nanti macam tu lah, kalau kelas 30 minit kalau sempat sampai tak lah. Tapi standardnya sebenarnya kalau ikutkan boleh sampai sa. Kalau ikutkan. Tapi tengok keadaan macam mana. Sebab ada juga yang pelajar yang agak slow sikit. Jadi kita kena tengoklah, kena raikan dia macam mana. Okay, lepas tu tak ada dah rasanya untuk yang huruf ni. Bagi saya yang tu je untuk huruf. Sekejap ni saya tengok sekejap. Okey, andai katalah kalau pelajar tu tanya dekat yang awal ni, kenapa tak mula dengan huruf alif? Kan? Selalunya kalau dulu-dulu belajar start dengan alif. Kan alif bata sa. Yang ni tak ada alif. Okey, jawapan dia senang saja. Alif ni dia tak ada bunyi. Yang ada bunyi adalah hamzah. Hamzah ni lah yang bunyi a. Kan? Jadi dalam Quran dia tak ada alif pasal ada baris, tak ada. Kan? Dia mesti ada hamzah baru dia ada bunyi a. Jadi alif ni fungsi dia nanti akan dipelajari dalam tajwid. Sebab alif ni fungsi dia adalah untuk memanjangkan huruf sebelum dia, huruf mat lah kalau ikut kan. Jadi yang ada bunyinya hamzah a. Tapi yang ni jarang lah kalau pelajar tanya sebenarnya. Sebabnya memang selalu orang kenal. A ni kenal. Kalau macam A, B, C, D tu, A, B, C, D selalunya boleh kenal lah. Tapi kalau alif ni macam tu jugalah. Lebih kurang. Okay, boleh? Boleh, faham. Okay, jadi saya rasa untuk sesi yang ni setakat tu dulu. Jadi ada apa-apa Ustaz nak tanya tak? Setakat ni tak ada apa-apa lah. Saya cuma nak fokus lagi lah. Penambahbaikan lagi lah. Untuk sesi kelas supaya tak berterabur. Okay, so untuk ujian ni nanti maksudnya Ustaz akan buat benda yang sama lah sebenarnya dengan penilai. Jadi Ustaz akan mengajar start daripada perkenalan diri apa semua tu. Lepas tu sampailah untuk penilaian tu biar sampai huruf sa lah. Ustaz kena cuba juga sampai huruf sa. Dalam 30 minit tu saya nak biar Ustaz dapat sampai huruf sa. Okay, saya akan praktik yang sendiri lah. Jadi Ustaz bolehlah tengok dekat sini sebab tadi saya perasan sebab dekat konsep sukata ni dia agak macam berterabur sikit. Memang saya mengaku. Memang berterabur. Saya pun jadi macam tiba bela pula ni, saya lupa pula. Jadi saya tak nak yang tu lah. Maksudnya biar Ustaz betul-betul faham macam mana step dia tu. Tu yang penting, step dia. Jadi masa Ustaz tengok video tu, Ustaz catat macam mana step dia. Flow yang langkah pertama apa, langkah kedua apa. Macam tu. Boleh? Sebabnya kalau ikutkan semua dah ada dah. Video dah ada. Serba-serbi dah ada lah kalau ikutkan sebenarnya. Jadi Ustaz just tengok.
faham dan cuba praktik macam itulah. Ya, betul. Okey, boleh? Okay. Alright. Okey, jadi rasanya setakat itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah nanti saya akan maklum baliklah untuk yang sesi ujian penilaian. Betul. InsyaAllah mungkin dalam saya akan cuba dalam minggu ni lah, maksudnya esok Sabtu kan, Ahad. Paling lambat pun Ahad. Saya kalau boleh tak nak masuk ke minggu depan lah. Sebab kalau lambat nanti dia akan lambat lah untuk ustaz dapat pelajar nanti. Macam itulah dulu. Tapi kita akan tengoklah dalam sesi ujian tu nanti. Penilaian tu kita akan bagi resultnya lepas pada itulah. Okey, baik. Okay. Jadi setakat untuk hari ini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama.